Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menceritakan tentang kes pembunuhan Nur Suzaili Mokhtar yang merupakan seorang jurutera komputer Malaysia yang menjadi mangsa pembunuhan kejam pada 7 Oktober tahun 2000. Beliau telah diborgol, diliwat, dan juga telah dibunuh dengan kejam di dalam sebuah bas pesiaran ketika dalam perjalanan untuk pergi ke tempat kerjanya. Nur Suzaili telah dilahirkan pada 9 Jun 1976 di Kangar Perlis dan bekerja sebagai jurutera komputer di Kuala Lumpur. Beliau merupakan anak ketiga dan merupakan anak perempuan tunggal kepada Mokhtar Ibrahim dan Harrison Husin. Beliau lebih dikenali sebagai Suzy dan merupakan anak yang paling manja di dalam keluarga. Beliau juga menjadi harapan ibu bapanya yang sanggup berbuat apa saja demi membiayai pelajarannya di United Kingdom pada masa itu. Pada waktu itu Nur Suzaili berusia 24 tahun dan bekerja sebagai seorang jurutera komputer, telah menaiki bas awam untuk ke tempat kerjanya di pusat perubatan pantai, bagi melaporkan diri untuk memulakan kerjaan impiannya. Sebaik mengesyaki sesuatu yang mencurigakan, Nur Suzaili mula panik. Beliau dikatakan menjerit untuk meminta bantuan, tetapi telah ditampar dan ditumbuk oleh penyerangnya ketika pegelutan. Malam tidak berbau, Nur Suzaili telah diperkosa dan juga diperlakukan secara kejam di dalam sebuah bas ekspres oleh pemandunya, sekaligus telah meragut nyawanya. Selain telah diperkosa, dia juga diliwat, mangsa juga dipukul tanpa belas kasihan sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan di tubuhnya. Mayat mangsa kemudiannya telah dicampakkan di sebuah perumahan di Bukit Tinggi Klang dan ditemui oleh pihak polis dan pakar sains forensik, dan telah dihantar di Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat sebelum diberikan kepada keluarganya kesemula. Jenazah Allahyarhamah Nur Suzaili telah dikebumikan di tanah pekuburan di tempat kelahirannya di Kangar Perlis pada hari berikutnya. Hanafi Mat Hassan, pelaku utama bagi kes perkosa dan bunuh Nur Suzaili ialah Hanafi Mat Hassan, yang bekerja sebagai seorang pemandu bas. Hanafi ini berasal dari Kampung Rena, Kota Baru, Kelantan dan pernah berkahwin sebanyak 4 kali dan bercerai 3 kali. Anak bongsu beliau hasil dari perkahwinannya yang keempat telah meninggal dunia. Beliau telah ditahan polis di Terminal Bas Klang 3 hari selepas kejadian. Hanafi ini yang ketika itu berusia 34 tahun didapati bersalah dan telah dihukum gantung oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 25 April 2002 kerana membunuh Nur Suzaili yang berusia 24 tahun pada masa itu di antara lorong Pegaga, Taman Ciliung, dan tapak pembinaan proyek perumahan di Bukit Tinggi Klang pada antara jam 8.50 hingga 9.15 pagi pada 7 Oktober tahun 2000. Beliau juga menerima hukuman penjara 20 tahun dan 12 sebatan atas tuduhan memperkosa mangsa. Hukuman penjara telah dikenakan yaitu adalah maksimum sedalah, yaitu Seksyen 376 Kanun Keseksaan. And then, kes berkenaan menjadi liputan luaslah sejak mayat Nur Suzaili telah ditemui tanpa sebarang pakaian with 44 kesan kecederaan di kawasan tepi jalan saja. And then hasil bedah siasat telah mendapati sebenarnya mangsa itu telah dijerut leher dia masa itu. Berdasarkan dari file Polis Diraja Malaysia, Hanafi pernah terlibat dengan beberapa kes merogol yang melibatkan bekas istrinya di Mentaka Pahang pada tahun 1988. Tertuduh juga pernah terlibat dalam kes pecah amanah di Subang Jaya, Selangor pada tahun 1954 dan didapati bersalah bagi kes Samun dan telah dikenakan 2 kali sebatan di Cukai Terengganu pada tahun 1956. Pada subuh 19 Desember 2008, Hanafi ini telah maut di tali gantung di penjara Kajang. Ketika itu beliau sudah berusia 42 tahun. Jenazahnya dibawa di hospital Kajang untuk bedah siasat sebelum dituntut. Keluarganya untuk dibawa pulang ke kampung halamanlah di Binjai, Kelantan. Jenazahnya dikebumikan di tanah pekuburan Kampung Kubur Dato Binjai kira-kira jam 6 petang. Jadi demikianlah kes pembunuhan Allahyarham Nur Suzaili, dan semoga beliau bersemadi dengan aman. Pelakunya juga telah mendapat hukuman yang setimpal, dan bagi kita yang saya tidak tahu mau cakap apa sudah, sebab this is
sangat sedih. Oh, dia baru saja mau pergi kerja kan, pertama kali mau lapor diri, tengok-tengok ada pula predator nih yang coba untuk menghilangkan nyawa dia. Macam mana perasaan ibu bapak dia? Sudah kasih besar dia, sekolah, memang sekolah yang terbaik. Bila tahu anak tuh ditemui dalam keadaan yang begitu tragis. Al-Fatihah lah untuk Nur Susaili. Dan itu saja cerita saya pada hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. This is the first time saya coba untuk buat cerita-cerita macam crime and then horror dan juga case-case yang berlaku di Malaysia dan juga di luar negara. Jangan lupa tolong like, subscribe, and share. Thank you so much. Bye-bye.